ni risalah Al-Mustarsyidin, susunan daripada Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Nanti boleh dapatkan, tu lupa tanya ustazah-ustazah yang bertugas. Cuma saya nak ulang kaji balik. Mungkin sebahagian di kalangan kita yang tak berkesempatan bersama dengan Syekh Hasan Asri pada permulaan bacaan kitab tu. Jadi saya ulang-ulang sepintas lalu tu sebagai satu kemudahan dan juga keringanan kepada tuan-tuan untuk terus mengikuti pengajian yang diisi oleh yang bagi tuan guru kita Syekh Hasan Asri. Dia dah lepas banyak muka surat lah. Jadi saya ulang balik. Fokus dia, tujuan dia untuk anak-anak pelajar saya lah, yang kemungkinan mereka ini terlepas. Sebab ada yang daftar lewat, ada yang usia dia muda lagi, 9 tahun dia tak dapat mengikuti takat sekali bacaan tu. Jadi bukanlah bermakna dia ganggu tak, tapi dia nak beri satu, dia panggil pengulangan kepada anak-anak pelajar saya lah, khususnya yang tak berkesempatan untuk ikut daripada awal pengajian. Tadi Ustaz pesan dah, semua ada kitab kan? Bukan kitab, bukan catatan tu, tapi kitab yang kita usahakan tu bagi ada. Ustaz dah bagi dah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-awwalil qadim. Segala puji bagi Allah SWT. Tertentu bagi Allah SWT, seperti mana yang kita sudah maklum, puji-pujian yang 4 bahagian tu, kan? Puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada qadim, puji hadis kepada hadis. Mana hadis qadim ni, mana qadim ni yang kekal, yang asal, yang awal, yang tidak la awal li wujudihi, yang tidak ada awal bagi permulaan wujudnya. Macam kita ni wujud bila lepas mak kita beranak kita, mana ada permulaan, adanya pertemuan antara ibu dan ayah kita, ada permulaan sejarah hidup kita. Tapi Allah Ta'ala tak begitu. Jadi itu nak membezakan kita dengan, kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Jadi lillah tu khusus untuk Allah. Segala puji itu khusus untuk Allah SWT. Puji ada 4 bahagian. Puji Allah kepada diri dia sendiri, puji qadim kepada qadim. Macam Allah Ta'ala mengisytiharkan, memperkenalkan dirinya dalam Quran, dalam hadis Qudsi, wa ana rabbukum, aku Tuhan kamu, kan? Jadi itu bentuk pujian. Tuhan yang sebenar adalah Allah SWT, Rabb kulli syai'. Rabb kulli syai' mana Allah mendidik, mengawasi, menyelia, mengatur cara, membimbing, menjentik hati manusia. Ini semua kerja buat Allah SWT. Kita tak. Sehingga kan kalau dalam hidayah, persoalan hidayah tu, seperti mana yang tegaskan oleh Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta. Allah memperingatkan Nabi SAW, Allah mengisytiharkan pada Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi kasih tak mana pun dekat orang-orang di sekeliling baginda, termasuk Pak Menakan yang banyak menolong baginda dalam sejarah awal, sejarah perjuangan baginda Abu Talib. Tapi tetap masalah hidayah ni hanya milik Allah SWT. Jadi itu di antara sebahagian daripada bentuk pujian. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak boleh bagi hidayah kepada siapa-siapa yang engkau suka, engkau kasih, engkau sayang, engkau cenderung hati, tetapi Allah Ta'ala yang boleh bagi. Itu di antara satu daripada bentuk pujian yang khusus kepada diri Allah SWT. Maka pujian itu yang sebenar-benar yang betul sekali. Adapun yang kita puji Allah Ta'ala ni, kadang-kadang bahasa kita terkurang. Puji hadis kepada qadim. Kita hadis-hadis mana baru, berubah. Macam kita dulu tak ada uban, lah jadi uban. Dulu kita tak kena lenguh badan, lah lenguh badan. Mana berlaku perubahan. Dulu umur 50, lah umur 60. Jadi perubahan-perubahan, sifat-sifat gambaran, kejadian yang berlaku pada kita ni sebagai makhluk Allah SWT yang sifat dia berubah-ubah tu, dia panggil hadis. Allah Ta'ala abadiyun, sarmadiyun, kekal. Tak ada la awwala li wujudihi, tidak ada awal bagi wujudnya.
wala nihayata li wujudihi, dan tidak ada penyudah bagi wujudnya Allah SWT. Kekal. Macam kita sampai umur 70-80 tahun minta bagi lajak lah kan. Lajak dengan sihat, lajak dengan sihat rohani dan sihat kesihatan badan fizikal kita. Kalau lajak umur tua pun 90 tahun, 80 tahun duk melanui, duk melengkak, tak pergi ke mana, kenduri tak boleh pergi, berkhidmat untuk rakyat tak boleh, sembahyang jemaah pun tak boleh hadir, mulut pun tak rasa tergerak hati nak berzikir, hak tu tak jadi, umur panjang pun tak jadi. Kita nak jadi orang tua-tua, bukan orang tua. Orang tua-tua ni bolehlah orang nak cucu tumpah harap nasihat. Jadi kita harap macam tu. Tapi kita ada sud dia, ada penyudah dia, tapi Allah la nihayata li wujudihi. Tidak ada penyudah bagi wujudnya Allah SWT, adanya Allah SWT. Itu sekurang-kurangnya nak membezakan kita ni makhluk ni dengan Allah SWT yang dipanggil Khaliq. Sebab itu mengaji ni khususnya dalam bab tauhid, bab fiqh, bab apa sekalipun, bab syariat ni kena kepada orang yang ahli dia. Khususnya tauhid ni jangan kita ghalib macam mana, lalai macam mana, kita ambil daripada sumber-sumber yang tak betul, daripada guru yang tak betul, yang tidak ada sejarah pengajian, yang tidak ada sejarah talaqi memusyafahah dengan guru-guru yang muktabar. Jadi semua ni kena perhati supaya apa yang kita lalui, apa yang kita hasratkan, apa yang kita hajatkan untuk menjadi manusia hamba Allah yang taat, yang patuh kepada Allah SWT ni tercangkupi ataupun terpenuhi. Takut nanti tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabas. Tarjun najah, tarjun najata, kamu mengharapkan kejayaan. Yang kita main ni, yang bersusah payah ni, kadang-kadang tanya habaq, ada tak mengaji hari ni? Yang kita serika baju, ini keinginan kita, ini hasrat kita, ini keazaman kita untuk nak jadi baik pada sudut pandang agama. Kesimpulan dia, kita nak kejayaan kan dalam hidup kita, dunia dan akhirat kita. Sebab tu kita usaha ambil inisiatif buat apa sesuatu yang menentangkan manfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Walam tasluk masalikaha. Akan tetapi kita tak ikut dia punya landasan dia, kita tak ikut dia punya real dia, kita tak ikut dia punya kaedah dan cara dia. Yang ni bimbang. Takut nanti walam inna safinata, ulama bagi buat ibarat perumpamaan, buat contoh teladan. Inna safinata, sesungguhnya kapal, perahu, la tajri 'ala al-yabas, dia tak berjalan ikut darat. Ada kapal dia ikut darat? Tak ada. Melainkan kapal Nabi Nuh AS, melainkan itu perkara yang khanqalil adah, yang ni Tuhan bagi pada wali ke, bagi pada maunah orang-orang yang baik, orang salih ke, ataupun para nabi. Itu anugerah, gifted. Tapi secara kebiasaannya kapal dia lalu kok jalan ayak ke jalan darat? Arif, jalan ayak. Maknanya kalau kita nak kejayaan, kena ikut landasan dia, kena ikut dia punya real dia, kena ikut dia punya kaedah dia, kena ikut dia punya etika dia. Khusus kita dalam pengajian ni, guru yang paling penting. Antara persekitaran ataupun perkakasan, ilmu yang penting adalah guru. Kena tahu sejarah latar belakang dia mengaji tang mana, siapa-siapa guru dia, kan? Itu kena tengok. Tapi alhamdulillah guru-guru yang kita tampilkan di Ma'had ni, dalam pengajian kuliah duha Jumaat Sabtu ni, insya-Allah guru-guru yang diiktiraf dia punya keilmuan dia, kan? Dan sebahagian besarnya merupakan tokoh-tokoh dalam masyarakat. Ada yang sampai level bentang terjam macam Ustaz Mak Ali tu dalam bahagian usul fiqh. Ini semua guru yang penuh dengan keberkatan. Perjalanan hidup mereka ini dipimpin dikawal selia oleh Allah SWT, sehingga setiap cetusan pemikiran, pandangan, pendapat yang diutarakan, kaedah yang dikemukakan menyelesaikan banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat kita. Macam Ustaz Mak Ali tu, berkat mailah. Walaupun umur usia satu patah dua perkataan nasihat dia bagi tu, tapi itu merupakan ilmu yang berkat. Yang berkat tu yang kita nak tu. Sebab berkat ni apa dia? Iaitu berkat ialah manfaat dia tu mutawasilatun ila yaumil qiyamah. Manfaat daripada sesuatu yang disampaikan tu walaupun sepatah
Walaupun satu nasihat, tapi berkelanjutan manfaat dia tu. Berkesinambungan, ada continuous, ada kesinambungan tu sampai pada hari kiamat. Kita tak mau satu kebajikan yang kita buat ni terhenti dekat takat orang puji di dunia. Dia sedekah RM10. Oh, orang puji dia. Oh, pemurah kawan tu. Tapi habis yang tu tak boleh. Yang tu kalau orang puji tak puji pun bukan menjadi satu ukuran, bukan menjadi satu penilaian untuk kita terus maju dalam bab sedekah ke, bab buat kebajikan ke. Tapi yang paling penting pandangan Allah SWT tu. Jadi yang kita berkat tu sesuatu yang manfaat daripada perbuatan kita buat tu sampai kepada hari kiamat. Yang tu yang kita nak fokus. Jadi alhamdulillah, kita puji Allah SWT. Itu pun sekadar apa yang Tuhan nak anugerahkan, perkataan yang kita mengaji, kita tahu Allah ni cantik, Allah ni indah, Allah ni kaya, Allah ni, dekat tu je lah. Dari sudut bahasa, kalimat dia kita kurang, vocab dia kita kurang. Apa lagi yang nak menggambarkan Tuhan ni hebat? Dekat tu lah, hebat, agung, mulia, tinggi. Tak ada lah. Dapat tak? Jadi adakah dengan kecetekan perkataan yang kita miliki itu menggambarkan itulah diri Allah Ta'ala yang sebenar? Tak. Sebab kita tak tahu. Sebab itu dalam doa tahlil yang selalu kita baca, anta kama athnaita ala nafsik. Anta, kita kata Allah, ya Allah, anta mana ya Allah, kama athnaita ala nafsik, seperti mana yang kamu puji diri kamu sendiri. Dapat tak? Makna kita faham daripada ungkapan pujian tu, walaupun kita memuji Allah SWT, tapi kekontangan, kekeringan, kekurangan dalam ungkapan puji kita tu sekadar apa yang Tuhan bagi kepandaian kepada kita. Sebenarnya banyak lagi ungkapan-ungkapan yang terlebih layak, terlebih baik, yang patut kita sandarkan, kita tujukan kepada Allah SWT. Tapi kerana kita tak pandai, kerana keterbatasan kita mengaji, kerana ketidakmampuan kita tak mampu nak mengaji tinggi-tinggi, kan, dekat tu ya, tu pun kita guna untuk puji Allah Ta'ala. Tapi adakah Allah Ta'ala sekadar apa yang kita puji? Tak. Sebab itu kita buat ke satu rumusan, kesimpulan, ungkapan, anta kama athnaita ala nafsik. Engkau ya Allah seperti mana yang kamu puji diri engkau sendiri. Itu kita ni. Jadi maknanya itu bukan hakikat puji yang sebenar lagi. Mana yang kita puji Allah Ta'ala tu bukan diri Allah Ta'ala yang sebenar lagi. Itu sekadar kelemahan kita. Itu pun sudah dikira sebagai satu laluan untuk kita nak mengagung membesarkan Allah SWT. Jangan salah faham tu. Maknanya kita kurang. Allah Ta'ala lebih hebat daripada apa yang kita puji lagi. Sebab itu kita buat kesimpulan, anta kama athnaita ala nafsik. Engkau seperti mana yang kamu puji diri engkau sendiri. Tuhan tahu lah diri dia. Ana rabbukum. Tuhan, Tuhan ni dia punya kehebatan sampai terang mana? Adakah setakat jaga kita, selia kita, bagi jemu makan? Tak, Tuhan lebih daripada tu. Tapi cuma kita tak tahu. Jadi macam tu. Begitu juga dengan tamah kita puji sama-sama kita ni kan lagi tak kena. Yang pertama kita puji kau tu cantik, kau tu rajin, kau tu pemurah, kau tu begian. Adakah benda tu jadi sendiri kalau Tuhan tak bagi kat dia? Lepas tu kita teralit, oh pandailah jaga pokok tu. Malam satu sahabat saya hentak pokok bunga, kan, satu pokok bunga keluar 3 warna lah. Duk gila bunga apa? Apa ni? Apa pokok apa? Orang duk gila. Adi tak minat bunga ni. Pokok bunga apa? Alif? Bunga apa orang duk gila lah ni? Duk pecah tunai duk ni. Hati-hati. Bukan hati-hati berjaga-jaga tak? Ni memang tak minat bunga ni. Ada depan saya ni kok ni. Kan? Hati-hati. Dia pokok bunga keluar 3 warna. Kan? Cantik lah. Adakah benda tu menggambarkan kepandaian orang yang mana ada orang buat tu? Cuma kita tanam pecah tunai ataupun kita buat ni baru, tapak baru, buat polybag baru kan. Itu usaha kita. Tapi yang tu semua kurnia daripada Allah SWT. Biiznillah. Itu yang sebelum ni saya tengok satu video bagus juga. Al-farqu baina insya-Allah wa biiznillah. Beza antara ni bahasa. Beza antara insya-Allah dengan izin Allah dengan insya-Allah jika izin Allah kan, dengan biiznillah.
dengan izin Allah. Kalau terjemahan literal tu macam sama kan, tapi hakikat di sudut ilmu tak sama. Insya-Allah ni contoh nak main mengaji esok, insya-Allah kata tak ada apa. Mana kita janji dengan kawan kita, insya-Allah kata tak ada apa kita pergi sekali pakatlah. Tak nak kereta aku no. Insya-Allah kita pun dah kawan nak naik tumpang kereta kita perkemas apa, tengok minyak enjin apa semua kan, minyak bagi cukup sampai tempat yang kita nak tuju tu. Makna ada usaha kita. Itu insya-Allah. Tapi kalau biiznillah, yang ni mutlak Allah SWT. Nak berlaku satu esok hujan tak, insya-Allah esok hujan kan. Itu biiznillah, dengan izin Allah Taala. Masa hujan ni kita tak mampu campur tangan. Nak hujan ke tak hujan ke, lempak seluar buruk atas bumbung ke. Tak. Itu ketiak kita, tapi tak ada campur tangan kita. Itu kehendak keputusan Allah Taala. Dulu kan nak buat kenduri takut hujan, tak ada makan kenduri. Takut tak boleh lohak main hujan dah. Kan? Lempak seluar lah macam-macam kan. Tak apalah, itu ketiak kan. Tapi nak ceritanya itu beza antara biiznillah dengan insya-Allah. Itu selingan sikitlah. Jadi alhamdulillah, segala puji ni, segala puji. Sebab tu alif lam tu istighraq, dia ada karau semua. Semua pun puji. Puji Tuhan bagi diri dia sendiri, puji Tuhan pada makhluk. Kalau Tuhan puji kita, puji qadim kepada makhluk kan, kepada hadis, kita ni makhluk, kita ni hadis berubah-ubah. Qadim Allah Taala, Tuhan puji kita. Tapi adakah pujian yang ataupun gambaran kebaikan sehingga Allah puji pada seseorang hamba tu dengan sebab ikhtiar diri dia sendiri? Tak. Maka semuanya berbalik pada Allah. Kita puji kawan kita rajin, mai daripada Allah Taala juga sifat rajin tu kan. Jadi Allah puji seseorang tu, mai daripada siapa? Mai daripada Allah. Kita puji Allah, mai daripada siapa? Mai daripada Allah juga bahasa kita tu. Maka sebab itu dah disimpul oleh ulama, puji yang sebenar ni puji qadim kepada qadim. Allah puji diri dia sendiri. Habis. Clear kan? Tu. Yang nak awal syai' yang tu loh. Awal syai' ma'rifatullah kan. Kena kenal Allah Taala dulu. Al-awwal maknanya la awal al-wujudi. Al-awwal. Al-qadim yang tidak ada, sarmadiyun abadiyun kekal. Al-wahid al-jalil yang tunggal, yang maha besar. Alladzi laisa lahu syabihun wala nadhir. Yang alladzi yang laisa lahu, tidak baginya bagi Allah syabihun. Syabihun mana perbandingan, perumpamaan, yang sama rupa parah, yang sama sifat, yang sama ciri-ciri, tak ada. Wala nazir, sama juga kawan rakan, nak tolong tui. Kita buat kerja apa satu, kena kawan tolong baru jadi berjaya. Allah Ta'ala tak semata-mata juga. Ahmaduhu, aku memujinya. Hamdan yuwafi ni'amahu. Satu bentuk pujian yang melengkapi, meratai, memenuhi segala bentuk puji-pujian yang layak dan patut kepada Allah SWT. Wa yablughu mada na'mai, yang sampai berterusan memanjang kepada nikmat-nikmat, anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku mengaku, aku sematkan keyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT. Jadi kalau Syekh mari, apa maksudnya kalau kereta sampai, tolong abang kat saya sebab saya nak bawa Syekh naik atas. Ada kita buat pusat sumber, pusat bacaan, perpustakaan di atas tu hampir siap. Jadi saya nak minta saya tengok saya baca doa sepatah doa, dan saya namakan bilik pusat sumber tu sebagai pusat sumber Baba Ismail Sepanjang, Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Wahdahu la syarikalah, kerana Allah Ta'ala tunggal, tidak ada syarik, tidak ada sekutu. Syarik tu mana sekutu, kawan. Buat kak tulis syarik satu, syirik satu. Syarik kawan. Kalau syirik, perbuatan mengatakan ataupun menyatakan Allah Ta'ala tu ada dua, ada lebih. Itu perbuatan syirik, perbuatan menduakan Allah SWT. Syarik dengan syirik berbeza. Syarik itu mana kawan. La syarika,
Tidak ada syarik, tidak ada kawan baginya. Macam tu. Jadi perbuatan untuk menyatakan bahawa Allah Ta'ala ni 2, 3, 4 banyak ni, perbuatan itu syirik, menduakan Allah. Sebab itu ini merupakan pembahasan dalam ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid? Ilmun yubhasu fihi bi anna Allah wahidun. Apa ilmu tauhid ni? Tauhid tu baru ni ada satu orang dia tulis, saya mentauhidkan bini saya. Hang agak-agak lah nak guna istilah pun. Pasal sembang bab nikah 2, nikah 3, nikah lebih ni. Dia nak abang kata dia tu kasih sangatlah kat bini dia. Dia kata saya ni mentauhidkan bini saya. Ada ke punca tu? Tu seorang mengaji. Nak boleh tiap pun penampilan ustaz. Dia tampil diri dia sebagai ustaz. Kan? Jadi susah juga ni. Nak buat perumpamaan pun janganlah sampai teratur. Nak bini pun, nak jaga hati bini pun sampai jangan teratur. Kan? Saya mentauhidkan bini saya. Dan abang kata dia ni lah seorang lah bini dia. Satu lagi tak habis umur, jangan duk main. Ada orang hantar mai belah-belah Indonesia tu kan. Umur 70 kahwin umur 20. Tapi itu satu hal. Tapi nak cerita kata satu yang kedua istilah tu. Yang pertama takdir Allah Ta'ala. Hang ketiak kau mana pun kan? Bini tak bagi pegang handphone ke, abang tak usah berkawan dengan orang. Dia tak bagi abang pegang handphone. Sekali abang pegang handphone, nak berkawan dengan siapa pula apa semua ni. Lah saya tak bagi abang pegang handphone. Tak usah nak berhubung dengan saya saja. Punya nak jaga suami dia, jangan pergi menikah dua. Kena ingat benda-benda ni takdir Allah Ta'ala. Kalau berlaku juga ni, kalau sebelum berlaku tu nak ketiak-ketiak lah. Tapi dah berlaku, jangan ni. Itu takdir. Yang satu, yang kedua tu penggunaan istilah tu, mentauhidkan Allah Ta'ala tu, mentauhidkan bini. Satu dia mengelirukan orang. Mentauhidkan bini. Saya mentauhidkan bini saya. Sebab tauhid ni mana? Mengesahkan Allah. Ilmu tauhid ni makna apa? Ilmun, satu ilmu yubahathu, yang dibincang, dibahaskan fihi, padanya, dalamnya, dalam perbincangan ilmu tauhid macam kita bincang tadi ni, bi anna Allah wahidun, bahawa Allah SWT ni esa saja, tunggal semata-mata. Jangan duk buat apa umpama yang pelik-pelik. Mentauhidkan bini, jangan duk buat dah macam tu. Syahadat alimin bi rububiyyati. Satu bentuk penyaksian, satu bentuk pengakuan bahawa Allah Ta'ala ni alimin bi rububiyyah. Allah mengawal sekalian kita ni bidiqqah, dengan secara yang teliti, alim. Rububiyah makna dari sudut pengawasan, penyeliaan, dari sudut penentuan, dari sudut pengatur caraan. Ini semua kira bicara Allah Ta'ala. Nak jadi terhasilnya sesuatu kejadian tu Allah Ta'ala arifin bi wahdaniyah. Arif, Allah Ta'ala lah yang mahu mengetahui tentang wahdaniyah, tentang ketunggalan, keesaan, puji-pujian yang layak baginya Allah Ta'ala belaka. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW ni sebagai hamba Allah. Itulah satu kedudukan, itulah satu tingkatan yang paling mulia sekali. Kita ni abdun, Allah SWT atur cara kita satu bentuk dipanggil ibadatun. Dengan sebab kita melazimi ibadatun tu, kita akan zahirlah, terpancarlah, terzahirlah, terbitlah, terpancarlah makna dan juga maksud ubudiyah, perhambaan. Kita ni abdun, ibadatun, ubudiyatun. Tiga benda ni. Abdun, kita hamba. Sebab kedudukan manusia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala hamba. Sebab itu dalam bulan Rajab ni ada satu ayat yang kita selalu bincangkan, subhanallazi asra bi'abdihi. Pasal apa Allah SWT menggunakan ungkapan abdihi, hambanya. Allah bawa nabinya hambanya. Allah Ta'ala tak habaq kata Allah memperjalankan, Allah angkat nabi naik ke langit tu. Allah Ta'ala tak guna nabiyihi atau rasulihi, tak. Nabi guna bi'abdihi.
Sebab nak zahir, nak tunjuk pada kita bahawa martabat kedudukan seseorang tu paling mulia sekali bila dia menzahirkan, meletak dudukkan diri dia sebagai hamba Allah. Annani abdun min ibadillah. Orang puji orang pun, aku hamba Allah Ta'ala. Hamba ya. Tapi kita kena menzahirkan dalam kita punya penampilan. Hamba. Orang puji kita, orang hamba Allah ya. Bila sebut hamba ni, apa suruh terus kita petiak cuba buatlah. Itu ya hamba. Wa rasuluhu, dan rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai Allah minta bagi Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan, lepaskan kita daripada ujian Allah Taala ni lah Covid ni. Istafahu li wahyihi wa khatama bihi anbiya'a. Allah Taala pilih, istafa, Nabi Al-Mustafa. Mana apa? Nabi yang terpilih. Nabi yang terkelas, Tuhan pilih, Tuhan kelas Nabi. Lagi kalau Syekh mai, saya nak lari naik atas sana. Tengok tu dalam 5 minit 10 minit, lepas tu Syekh turun. Wa khatama bihi anbiya'a. Allah Ta'ala melengkapkan, tutup, khatam di mana tutup, menghabis di kalangan hamba-hamba baginda, di hamba-hamba Allah SWT, di kalangan para nabi ni, yang penghabis, yang sud dia adalah Nabi Muhammad SAW. Wa ana khataman nabiyyin. Aku ni penyudah pada segala nabi. Wa ana khataman nabiyyin. Nabi SAW buat satu ibarat. Kalabinah. Ana kalabinah tu. Apa? Masalul anbiya. Masali wa masalul anbiya. Nabi buat perumpamaan aku macam perumpamaan nabi-nabi yang lain yang diutuskan oleh Allah SWT. Kamasalil labinah. Seperti mana al-jidar ni, seperti mana dinding yang ada satu bata yang tak cukup. Ada lempung tu, nampak elok tak? Tak elok lah. Maka Nabi SAW tu menjadi pelengkap kepada binaan yang kurang sempurna tu. Itu di antaranya. Wa ja'alu hujjatan 'ala jami'i khalqihi. Allah menjadikan, Allah meletak dudukkan Nabi kita Muhammad SAW ni sebagai hujjatan, sebagai satu bukti, sebagai satu hujah, sebagai satu referen, 'ala jami'i khalqihi, atas semua makhluk Allah SWT, menjadi hujah. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Itu dalil, itu sokongan, hujah daripada Quran nak menggambarkan bahawa Nabi kita Muhammad SAW ni berada pada kemuliaan, pada kedudukan yang sempurna, mulia, yang paling tinggi. Wa anna Allah azza wa jalla ijtaba min ibadihi al-mu'minin. Dan bahawa Allah SWT yang maha mulia, maha kaya, maha besar, jalla, yang gah, ijtaba min ibadihi. Allah pilih di kalangan hambanya yang beriman, zawil, ini buku, zawil albabil alamin bihi, zawil albab alimin bihi wa bi amri, al alimin bihi wa bi amri. Di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala bagi kejernihan hati dia, kejernihan hati dia, yang mengetahui tentang urusan-urusannya. Fawasafahum bil wafa wal akhlaqil fadilah wal khauf wal khasyah. Dan Allah Ta'ala puji ni golongan-golongan yang disebut sebagai para nabi ni. Tuhan pilih, Tuhan kelas, Tuhan tapih, Tuhan saring, Tuhan bezakan dengan sifat-sifat mereka yang terpuji. Yang utama sekali sifat orang beriman, sifat para nabi yang paling tinggi sekali, sehingga menyebabkan Allah Ta'ala puji mereka ni apa dah? Kerana al-khawf wal khasyah, sifat takut dan gementar. Sebab itu takut ni penting. Tapi cuma bagaimana kita nak memposisikan sifat takut tu lebih penting. Takut tu bagus dah, tapi nak kena cara, nak tak mana sifat takut tu. Jangan tak takut tu pada
hantu apa jolok apa yang hantu Korea tu. Jangan letakkan takut tu pada hantu raya, jangan letakkan takut tu kepada makhluk, tapi letakkan takut tu pada Allah Taala semata-mata. Man khafa syai'an haraba minhu. Itu ada kata-kata ulama. Siapa-siapa yang khafa syai'an, dia takut akan sesuatu. Sesuatu ni macam-macam lah. Orang, takut kat orang ke, takut kat bayang-bayang ke, takut kat hantu ke, takut kat benda rumah lama ke, kan. Baru ni pergi runtuh rumah lama ada 2 biji. Dapat tahu ustaz, nak ambil tu jaga, ambil balik, saya takut dia balik kali hak yang aduh, yang rumah tinggal lama kan. Tak apalah, saya kata saya bawa lah 2-3 orang pergi duduk ni, pesan kat mereka, hampa ambil hak yang patut padan dia. No, lepas tu hampa embuih sikit, jampi sikit, baca doa sikit, zikir sikit, hak mana yang perlu tinggal tang tu beri duduk orang tu. Jangan duduk tak mai kau dia. Ya, ni bukan tempat dia, ni tempat-tempat orang soleh, orang nak buat kebaikan, nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Entah dalam doa tu ada lagi 2 pondok kau boleh buat tu. 2 pondok tu ada kayu sikit lah, tampung-tampung boleh buat pondok. Sebelum kita nak buat hak yang lengkap, esok ni bila dah tambun tanah semua, dah beli tanah semua, esok kita cubalah. Jadi siapa yang takut akan sesuatu haraba minhu, kita takut pada sesuatu tu, orang ke, jadi kita berhutang dengan dia. Lepas tu kita lama tak bayar lagi, kan, takut dia minta, kita lari ataupun hantu, rumah kosong ke apa semua kan, kita tak pergi rumah tu, kita tak lalu jalan tu, pasal musik, pasal takut. Maka perbandingan orang yang takut pada sesuatu tu, dia lari pada orang tu. Tapi kalau kena gaya takut tu kita letak pada Allah Ta'ala, man khafa Allah, siapa yang takut akan Allah, haraba ilaih, lagi dia dekat. Itu beza. Kalau kita takut orang yang kita berhutang, kita takut rumah musik apalah, hantu ke apa, kita lari jauh, tapi dekat. Tapi orang yang takut kepada Allah Ta'ala, yang biasanya ada pada ulama-ulama, orang muttaqin, orang-orang yang ibadihil mu'minin, orang yang beriman di kalangan hamba Allah SWT ni, macam mana amalan dia? Amalan kurang ke macam mana? Kelaku dia banyak amalan. Amalan-amalan tu yang taqarrabu ila Allah, yang mendekatkan mereka kepada Allah SWT. Berzikir, bertahmid, apa semua ni, bertakbir. Itu jadi semua tu beza antara takut dengan sesuatu dan takut kepada Allah Ta'ala. Maka sebab tu posisikan, letak dudukkan takut tu biar kepada Allah Ta'ala lebih. Semua sekali takut kepada Allah Ta'ala. Hak yang takut, hak yang lain tu pada-pada ya. Beda-beda, tak mengganggu gugat perjalanan kita, usaha kita untuk nak salik ila Allah, nak pergi menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Contohnya kita takut macam Covid ni lah, bimbang, takut, waspada, jaga dekat mana boleh, kan? Kenapa? Kerana dia boleh mengganggu perjalanan kita kepada Allah SWT. Jangan buat halal balai pula. Itu kena seimbang. Tak saya ni kira Allah Ta'ala, tak boleh. Ada usaha ketiak dia. Buat dekat mana boleh. Ni pun macam tu juga. Mana kita patutlah SOP patut padan, supaya mengelak kita daripada fitnah. Kok kita tak boleh nak buat pengajian ni, masalah pula kan. Jadi takut beda tu je. Jadi pun kemudian pun orang-orang ramai duk menulis laporan apa semua, tengok patut badan. Kita mengaji, kita pun jaga habis hak tu lah, SOP ni jaga. Hak tempat mengaji, masjid ni paling jaga SOP. Walaupun kadang orang bertikai, kan. Kita betul, kita habaq betul. Masjid tu luas. Bagilah selesa sikit duk. Macam masjid kami tu 535 orang boleh duk. Yang bagi 20 orang tu siapa? Kan, kena imbang lah sama. Kan, nak buat keputusan pun bagi elok sikit cara keputusan kita buat tu. Tapi cakap macam tu kontroversi. Kan? Hak menteri-menteri hak ni pun cuba kadang-kadang nampak odd sama. Kan? Kita ni walaupun duduk kerajaan, tapi kalau tak betul kita ni juga hingga sikit juga tu. Kalau masjid tu boleh tampung 500 orang, lepas tu bagi 10 orang ya, bagi agak patut badan lah, rasional, kena rasional. Dia bertolak belakang ni kadang-kadang ni, dia jadi perbalahan besar. Tak jadi balah pun baru ni kalau arahan pun kita nak handah pun kadang hangat sangat pun bagi
apa jawatankuasa masjid tu tak lebih daripada 5 orang. Ni keputusan apa ni? Bagi tak lebih daripada 5 orang. Jawatankuasa, tapi benak kepada pegawai dan juga jawatankuasa masjid. Dia tak tahu kata pegawai macam plus dengan jawatankuasa masjid dah 11 orang. 11 orang, tapi imam tu dia imam dan pengurusi jawatankuasa qaryah, jadi dia 2 jawatan lah, jadi 10 orang lah. Kan? Keputusan tu kena ikut apa ni, kena ada asas, ground dia tu. Akal umbi masyarakat ni kena tengok. Faqala azza wa ala, maka berfirman Allah SWT, innama yatadhakkaru ulul albab. Maknanya orang yang menerima pengajaran, orang yang mengambil panduan, petunjuk daripada Quran, daripada agama ni, ulul albab. Orang yang Tuhan bagi kecerdikan minda, kehalusan budi dan juga kehalusan hati dia. Jernih hati dia. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Pasal apa Tuhan bagi kat mereka? Pasal mereka ni menyempurnakan janji setia mereka dengan Allah Ta'ala. Dulu bukankah pada di alam arwah dulu Allah Ta'ala tanya kita, alastu birabbikum, bukankah aku ni Tuhan hampa? Kita jawab apa dulu? Senada sederap ni ya, senada ya. Qalu bala syahidna. Semua menjawab pada masa tu alam arwah dulu ni, syahidna. Bala syahidna. Bahkan kami mengaku. Kami mengaku. Jadi orang yang dulu yang mengaku mengabdikan diri kepada Allah SWT, mengekalkan ubudiah perhambaan kepada Allah SWT, sampai peringkat Allah Ta'ala lahirkan, dewasakan mereka dalam kehidupan sehingga mereka terus mengekalkan janji mereka itu. Itu ulul albab. Itu di antara contoh ciri-ciri ulul albab. Alladzina yufuna bi ahdillah. Orang-orang yang menyempurnakan janji dengan Allah, wala yanqudunal mitsaq. Dan mereka itu tidak memungkiri janji. Sama kan? Tapi Tuhan nak tekankan bahawa pentingnya golongan ni, pentingnya sifat ni, menyempurnakan janji kepada Allah SWT. Ulul albab. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal. Dan mereka itu menghubung-kaitkan dengan orang-orang yang Allah Ta'ala minta kita hubung-kaitkan. Macam ada satu hadis yang kadang-kadang kita jarang perhati, ayasila ahli udi abih. Bila pak kita mati kan, kita sebagai anak ni kita kena tahu sebelum pak kita mati ni, pak kita ni kawan dengan siapa. Kita kena hubung balik. Baru ni saya tak boleh sebut guru saya ni, saya suka sensitif. Baru ni kita diziarahi oleh anak Tunggu Ustaz Rifai, 2 orang kan? Jadi walaupun saya berat juga lah, tapi kena habaq. Kata saya nasihat, saya kata kalau boleh hubungkan balik dengan guru-guru yang baik dengan ayah dulu. Saya tak boleh, saya sebab dulu ayah baik dengan siapa? Antaranya apa nama, Tunggu Allah yarham Ustaz Rifai Yaakob dulu, sampai pernah dia menangis, macam dia rayu kat saya lah. Kita ni anak murid pasal duk mengaji. Dia kata boleh tak Ustaz Fadli tolong bawa baba SPS panjang pergi pondok dia. Dia teriak. Jadi saya tak tahan. Saya tak tahan siapa? Sebab keinginan dia tu, sampai dia sanggup rendah diri minta tolong saya. Mana boleh macam tu? Betul saya. Kita pintas. Dia kata tunggu jangan cakap macam tu, kata. InsyaAllah saya tahun ni, saya kata tahun masa itulah, saya akan cuba bagi keutamaan baba SPS panjang akan ziarah dengan dengan persetujuan beliau. InsyaAllah kita akan bagi perhatian kepada pondok Zuhdiah Cakap Salang. Jadi alhamdulillah tahun tu mai baba Ismail mai tahun tu boleh ziarah dan baca kitab habis Baqaratul Amani di pondok Cakap Salang. Jadi bila anak dia ziarah saya baru ni dua hari lepas, 2 orang kita nasihat.
supaya esok ni bila tunggu buat sepanjang mari, hampa kena mai. Kita tolong nasihat. Pasal apa? Sebab yang pertama agama suruh, Nabi suruh. Nabi suruh. Kadang-kadang anak-anak ni dia tak tahu, tak terlibat. Masa pak ada kan, kadang-kadang teralik ke apa gitu loh. Lepas tu pak lu baik dengan siapa? Habaib, ulama-ulama daripada Yaman, Ra'i. Ayah dulu baik dengan siapa? Baik dengan Syekh Khalid Ilyas. Jadi kalau Syekh Khalid Ilyas mari, kena sambut, kena ajak mai di pondok apa semua tu. Jadi anak murid ni tertib, anak Tok Roja Rifai ni tertib. Bagus kan? Itu jadi benda-benda macam tu kena pesan. Macam kita pun bagi mak pak, kena pesan kat anak-anak kita. Esok kalau pak tak ada, ni pak dok, lah ni pak dok kawan dengan bagian-bagian, kena perkenalkan kawan kita ni kepada anak-anak kita. Jangan terlepas pandang belah tu. Jadi kalau kawan mai ziarah kita, panggil anak ni pak ni, kawan pak ni. Yang pak kena panggil esok, pak tak ada esok ni. Kena sambung balik. Ini maknanya orang yang diminta hubungkan. Mana orang apa? Yang Allah Ta'ala yang mana menyambung sesuatu yang diminta sambung oleh Allah SWT. Tuhan suruh kita sambung dengan kawan, sambung hubungan lah kan, dengan kawan kepada kawan pak kita. Kita sambung. Allah Ta'ala suruh kita menghubungkan diri kita dengan para alim ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kamu mujalasah, duduk bercampur dengan ulama. Itu di antara contoh ayu salat ma amarallahu ay yasilu ma amarallahu an yusalli. Walladzina yasiluna, dan orang-orang yang menghubungkan mereka itu ma amarallah, sesuatu yang Allah Ta'ala perintah bihi, dengannya ayusal maknanya untuk dia hubungkan kan. Allah Ta'ala suruh kita kawan dengan siapa? Kawan dengan ulama, duduk dengan ulama. Kita okey, mai guys suruh. Tak mai. Mai beritahu nak bagus lah. Mai beritahu. Jangan sampai kereta beritahu terus aku. Pasal saya nak tak mau drag masa panjang. Nak atas 5 minit itu terus balik insya-Allah. Tuan-tuan jangan bergeraklah duduk ni. Sampai saya nak sembang sepatah dua ayat atas. Lepas tu habis atas tu pengajian, lepas tu saya nak bawa Tok Guru, ada kawan kita berhajat untuk rasmi kereta untuk kita buat jalan tugas-tugas kebajikan tu. Ada beli kereta baru untuk ada satu NGO sahabat care tu. Nanti kita ada acara di bawah sikit. Macam itulah kita punya flow program kita pada pagi ni. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka itu takut, takut akan Tuhan mereka. Ini sifat ulul albab ni. Wa yakhafuna, dan takut mereka itu su'al hisab, buruk pengiraan. Maknanya kita bimbang ikut esok ni, di akhirat esok kita ni, kita akan dapat penganilan yang buruk. Pasal apa? Sebab kelaku kita, ibadat kita yang buruk. Kita bimbang kan. Kita minta tunggu kita dapat hadir. Saya pergi sendiri ulang balik. Kemarin dulu pergi ziarah pukul 4 pagi, 4.30 pagi. Ikut kuliah sebelum subuh. Lepas tu nak tajdid mau'id, maksudnya peringat. Kita peringat WhatsApp, kita telefon. Sebab saya kurang sikit jenis-jenis tu, saya suka pergi sendiri kan. Jadi tunggu kita setuju nak mari. Tuan Syekh kita setuju nak mari lah. Tapi kita minta bagi dia teringat insya-Allah. Jadi perjalanan kita macam tu ya. Kita usaha habis inilah kan. Jadi kadang-kadang untuk guru kita ada kelarai benda, kita minta maaf lah. Tapi insya-Allah pagi ni setakat dah dia janji nak hadir. Cuma mungkin tadi mungkin terlewat sikit nampak kuliah. Lewat tu nampak lepas kubur pun lewat. Jadi kita ambil ciri-ciri ni ulul albab ni. Yang pertama, mereka menyempurnakan janji, tak memungkiri janji. Yang kedua, dia menghubungkan diri dengan sesuatu, dengan mereka-mereka yang diminta oleh Allah untuk dihubungkan. Yang tadi, hubung diri dengan ulama. Kita kena wujud persekitaran macam tu. Sebab tu saya nak buat di bawah tu laman ilmu, laman harba, laman apa Quran apa semua tu. Tuan-tuan turun tengok lagi. Kita nak buat, nak tak pokok bunga, nak tak pokok hati-hati pada. Siapa nak wakaf, nak sedekah pokok hati-hati, nak tolong petanam ke apa mai, buat khidmat.
sepokok seorang, sepokok pokok hati-hati ke sepokok apa lah. Pokok tu apa? Tak ada orang tanam, baru ni beli 80 pokok apa? Benih apa? Benih pokok bendi. Tak ada siapa nak urus, mati. Tapi tu entah orang nak buh net tu, entah orang nak buh rumah dia tu. Mana dengan nak pergi cari lapang padi, apa semua nak buat itu untuk pendidikan. Jadi yang pusat sumber tu alhamdulillah hampir siap lah penuh. Ada Unify, ada komputer, ada buku-buku semua itu. Jadi pelajar-pelajar kita yang kadang-kadang nak buat tesis, nak belajar buku, apa semua kita bantu. Kadang-kadang mengaji pandai tapi tak ada duit nak beli buku, kita cuba bantu sekat mana boleh. Dan satu lagi nak wujudkan persekitaran ilmu, makna nak bagi budaya membaca, budaya mengaji di kalangan kita. Bila duk mengaji, duk baca, kemudian banyaklah package yang kita nak buat situ. Package ni bukan maksud apa, mana kita nak merutinkan hidup kita. Contohnya hari Sabtu, hari Jumaat ni hari ilmu, semua pakat semua kayu main mengaji, bawa keluarga main mengaji. Petang Jumaat kita contohnya kita buat hari gotong royong, kita buat hari berkelah, jiran ke apa semua, pakat-pakat kampung qaryah kita buat. Hari Sabtu contohnya kita nak bergerak sini, naik bukit hiking dengan bawa keluarga, turun singgah di sini, nak pakai Quran pada kita sedia, nak baca buku kita sedia dengan keluarga. Jadi kita kursi nak duduk dengan keluarga, nanti kan. Itu abang saya duk angan-angan dulu. Nanti kita bawa seorang kita tugaskan hari Jumaat, hari Sabtu ke, galah macam di Mekah tu, ayak kan. Itu surf. Ada keluarga tu duk bagi nasihat kat anak-anak dia, baca Quran sambil baca buku, pok duk pantau sekurang-kurangnya minggu sekali biar ada sejam baca buku. Hari baca buku. Hari Sabtu contohnya. Bukan hari tu aja baca buku, tapi kurang-kurang nak menggalakkan supaya ada budaya dan persekitaran membaca ilmu dan sebagainya. Jadi mai situ, kemudian kok berasa teringin nak tanam sayur, ada benih sayur kita ni. Lepas tu macam-macam lah. Tu nak resuh tanam apa tu, tanam halia. Esok nak raya, nak buat apa nama, nak tumis buat apa, rendang, kad tu jual RM5. Lepas tu kalau nak menggalakkan orang banyak tanam. Itu orang tua kadang-kadang tak pergi mana dah, ada tanam belakang rumah cabai burung, duit nak belanja tak ada, main hantar kita. Patut padan RM1 kita bagi bang, RM1 merupang, bagi beras bang secupak ke, beda nak menanak nasi. Kita nak ubah macam tu, nak buat setiap usaha. Tapi yang paling penting, pengamalan agama itu masih jadi budaya, masih jadi kuat. Ini semua ni kitab-kitab ni kitab feeder. Maksudnya kitab-kitab yang kita baca ni sebagai rangsangan, dorongan dia untuk membaca dengan lebih. Kita ada kitab di atas. Walaupun lah ni zaman moden orang tak guna kitab yang tradisi ni, kita orang pakai search internet apa semua. Hak tu yang kemudahan yang ada. Tapi jangan kita meninggalkan teras dari ilmu tradisi ni melalui ni kitab-kitab ni. Ini ada berkat dia tersendiri. Kan? Jangan nak kira mudah yang pakai internet apa semua tu sebab hujah. Kadang-kadang ada orang tu dia kata, lah ni ustaz, orang buat tesis tak pakai macam ustaz buat. Tu saya sembang. Sekali dia kita nak angin, tu saya sembang. Macam tu saya sembang. Orang mengaji habis dah yang tu. Cara tu orang mengaji. Kita pun mengaji kat cara tu. Yang ni ulama susah payah tulis. Ada berkat dia ni. Dia satu-satu ilmu dia nak buat ni, dia istiqarah. Dia pakai pakaian putih, dia istiqarah, dia minta doa, dia jaga ni. Kitab ni penting. Jangan duk kira mudah internet, copy paste tu, tinggal ni. Ni jangan duk main nasihat kita macam tu. Tak maaf. Itu saya tak ambil nasihat tu. Itu saya ni sikit. Kita faham yang tu. Kita pun buat kerja tu, tesis pun kita buat macam tu juga, kita buat copy paste. Mudah kan? Tak kena nak karang-mengarang dah. Tapi yang ni berkat ulama ni. Dia ada nilai dia ni. Jangan duk banding beza yang tu. Yang ni tradisi, tapi ada berkat dia. Faman syaraha Allahu sadrahu, maka siapa-siapa yang Allah Taala yashrah sadrah. Siapa yang agak-agak yang Tuhan sebut nyatakan dalam Quran yang Allah Taala lapangkan hati dia? Siapa dah? Nabi kita Muhammad SAW. Bila Allah Taala peringatkan Nabi, alam nashrah laka sadrak, apakah tidak nashrah, kami telah melapangkan dada kamu. Nampak tak? Itu di antara satu kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, bila Allah sendiri yang didik Nabi. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis baginda, "Allamani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Adabani Rabbi. Allah Ta'ala yang mendidik saya. Sebab itu saya jadi orang yang paling terdidik. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada dalam Quran ada satu ayat, apa ayat tu? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka barang siapa yang Tuhan buka pintu hati dia untuk menerima Islam ni sebagai penghayatan pengamalan dalam hidup dia, fahuwa ala nurin min rabbih. Dia tu berada di atas petunjuk Allah Taala. Sebab tu kita kena minta Tuhan buka, lapangkan dada kita dengan Islam. Setuju dengan Islam. Pandangan Islam. Sebab kalau kita dibukakan pintu hati oleh Allah SWT, itu kita dapat nur. Ayat ni bila ayat ni turun, Nabi baca pada para sahabat. Sahabat tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, orang yang Tuhan buka pintu hati dia sehingga dia menerima Islam itu sebagai jalan hidup dia, cara hidup dia, ada tanda tak?" Nabi kata ada. Antaranya isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Orang yang kita nak cam dia ni, Tuhan buka pintu hati dia sehingga dia berada pada petunjuk Allah Ta'ala. Macam mana? Dia ni buat persiapan nak mati sebelum datangnya mati. Jadi kita buat persediaan-persediaan ni, persekitaran apa semua ni, untuk persediaan kita nak mati. Sebab kalau kita nak hidup di dunia ni, dia cara macam lain, kan? Kita bergelut cara macam lain. Tapi yang ni kita nak bergelut untuk kehidupan akhirat kita. Sebab kita faham, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan daripada neraka, ditempatkan ke dalam syurga, faqad faz. Inilah kemuncak kejayaan seseorang. Kalau boleh pastikan kita ni kita boleh bebas daripada neraka, dah ada kelayakan untuk masuk syurga, matilah tak apa. Tapi yang kita minta tangguh ni dengan amal ibadat, dengan kesihatan, pasal apa? Sebab rasa tak cukup lagi persediaan persiapan kita nak mati. Kena faham tu. Tapi kalau dah ni kita confirm dah, firm kata memang kita ni buat dah apa yang Tuhan suruh, dah tinggal apa Tuhan larang, mati buang, tak apa dah. Tapi jangan minta mati ya. Tapi kalau ikut ni lah rasional dia, mati pun tak apa dah. Tapi kerana kita ni, al-mu'min la yashba' hatta muntahahu jannah. Orang beriman yang betul ni, dia tidak akan mudah kenyang. Dia tidak akan sama sekali kenyang sehinggalah akhir dia syurga. Kalau dia boleh firm kata, dia boleh confirm kata dia ahli syurga, tak apa. Yang kita bimbang ni, tak tentu. Sebab apa? Tuan kata syurga ni hufatil jannati bil makarih. Syurga ni keliling kelalang dia semua benda-benda yang makarih, benda yang kita benci. Puasa, kadang kita tak larat, semayang, kadang lenguh pinggang. Semua yang kita tak berapa nak. Tapi berencok boleh pula kan. Naik bukit lah apa tu, orang kadang orang buat perumpamaan, naik bukit, ragai bukit sampai menyacak tu, boleh kan. Tangga masjid bukan sampai tak tu pun, tangga masjid ada 3-4 takah ya, tak sampai. Jadi itu perbandingan yang orang buat, yang sekurang-kurangnya memberi satu keinsafan pada kita. Kita jangan celah orang buat perbandingan macam tu, betul. Sungguh kita apply untuk diri kita masing-masing. Sungguh ada orang kata macam tu. Sungguh saya pun duk fikir, sungguh juga kan. Kadang-kadang kita nak buat acara naik bukit, ragai bukit, sanggup tu kan. Hari sanggup buat. Sebab tu kita kena kadang-kadang ada semak dan imbang tu. Ni orang ni, orang bagi ni kepiah ni mahal. Kita duk fikir kadang-kadang aku ni bila nak pakai depan orang, aku cari hak mahal. Bila aku nak sembahyang, cari hak murah. Nak sembahyang seorang-seorang kan. Nak sembahyang seorang-seorang pakai hak murah kan. Nak berhadapan dengan orang ramai pakai hak mahal. Banyak benda kita tak kena kita buat. Jadi kita semak imam. Makan dari tangan sendiri bagus. Manja. Jadi faman syarahallahu sadrahu, barang siapa yang Allah Ta'ala lapangkan dada dia dengan Islam, ada tanda dia. Antaranya buat siapa nak mati sebelum datang mati. Tatajafa anil dunia, maksudnya dia berenggang sikit dengan dunia ni. Mana dia bersifat kering, bersifat orang tak berapa nak nguyul hati, tak berapa nak cenderung hati, tak berapa nak kejam sangat dengan dunia ni, hingga pada-pada ya. Wa wasala tasdiqu ila qalbih.
Dan Allah Ta'ala sampaikan sifat tasdiq ni, sifat membenarkan, sifat firm dalam hati dia, diri dia. Dia pegang kemas semua, kejap sungguh hak mana yang Tuhan, hak mana yang agama kata ni. Wa raqiba fil wasilati ilaih, dia gemak kepada satu perjalanan ataupun wasilah, sesuatu yang menjadi medium untuk dia sampai kepada Allah Ta'ala, hak tu dia gemak. Kalau benda tu menyebabkan dia sampai diri kepada Allah Ta'ala, dia retiak, dia pulun, dia gelut. Macam tu. Lazima min haja zawil albab bi ra'ayati hududi syari'ati min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam wa majtama alaihi almuhtaduna min al-a'immah. Ini sifat dia. Orang ulul albab ni macam mana? Lazima min dia melazimi, dia konsisten dengan sukatan-sukatan, silibus-silibus. Minhaj makna silibus. Zawi makna zawil albab, orang yang mempunyai nilai budi yang tinggi tadi, akhlak yang baik tadi ni. Bi riayati hududil syariatillah. Dengan dia memelihara, menjaga, bukan jaga pelihara tu setakat kepung tu, tapi dia laksana, maksud dia tu. Melaksanakan hududillah. Hudud syariat, hudud syariah min kitabillah, hudud sempadan-sempadan, penggan-penggan syariat yang ditetapkan daripada kitab Allah SWT dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan wa majtama alaih, wa ma, dan sesuatu barang yang ijtama alaih maknanya disepakati, dipersetujui atasnya, atas sesuatu tu oleh al-muhtaduna min al-a'immah. Al-muhtadun makna orang yang diberi pimpinan, diberi bimbingan, hidayah, minal a'immah, di kalangan pemimpin-pemimpin. Jadi kita pilih pemimpin yang mana? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kita kalau kita jadi pemimpin, kita nak kalau boleh kita disokong, kita dipersetujui oleh orang yang bertakwa. Sebab tu saya selalu panggil AADK rush, tangkap orang yang terlibat dengan dadah ni, ambil pi pulihkan. Sebab kata cara macam ni, kalau jadi orang politik tak popular Ustaz, esok lepas marah Ustaz, lepas tak undi Ustaz. Saya abang lepas saya kata, saya suka diberikan sokongan oleh orang-orang yang ada pertimbangan yang betul buat keputusan. Kalau kutu berhak undi kita berasa apa? Rasa bangga. Oh, kita dapat undi banyak. Cek-cek balik yang undi kita semua kutu berhak. Tak jadi. Tapi kita atas prinsip dakwah pula, kita ambil hak kutu berhak tu jadi orang internet. Tak kira lah. Itu tugas kita. Ambil pulih lepas ni yang buat mengaji macam tu lah. Bagi atas semua. Ni pun nak buat pertanian, nak buat tanam sayur apa semua ni, supaya jangan bagi alasan tak ada kerja. Kita ketiak. Dan baru ni kita jumpa dengan pengarah College Community. Kita pergi melawat dia, biarah dia, bincang dengan pegawai di College Community Sungai Petani, dan dia buat kunjung balas dan bincang bagaimana kita nak merancakkan penglibatan masyarakat kita dengan kursus-kursus yang ditawarkan oleh College Community. Jadi kita pun pergi sekolah baru ni, sekolah Pukulajaya apa semua, bincang dengan orang besar, dengan pengetua, dan nak minta pertolongan daripada kaunselor sekolah supaya war-warkan program-program kursus-kursus yang kadang-kadang dalam tempoh sehari, 2 hari, ada yang 3 hingga 5 hari, ada yang 15 hari, yang melibatkan mission plus 4 bulan. Contohnya kita nak buat kursus dia panggil apa ni, mission potong rumput kan. Kita nak buat kursus di sini, fokus mission potong rumput, supaya panjanglah dia punya tujuan dia tu. Tapi yang kita nak supaya masyarakat kita ni, khususnya anak-anak muda, supaya terlibat dalam kursus-kursus yang ditawarkan ni. Satu kursus sehari kadang-kadang ada yang RM20 saja. 2 hari lepas saya bincang dengan pengurusi sahabat amal care Cik Azrul kita ni, supaya kena keluar daripada kepompong pemikiran yang biasa. Orang buat NGO bagi beras, kita pun bagi beras. Itu tak. Kita kena buat luar pada tu. Cari benda baru. Antaranya, saya kata, kita cuba untuk engage dengan college community. Ini semua kena ambil perhatian ni. Ini secara tak langsung sebagai hebahan. Jadi kita college community dia ada beratus kursus yang menyebabkan menjadi satu KPI kepada college tu, supaya kalau nak
tempatkan jumlah-jumlah pensyarah tu, dia mesti mengikut keaktifan kehadiran kursus tu. Maksudnya kalau orang ramai minta, kalau ada keperluan tinggi, barulah satu-satu pos pejawatan tu ditempatkan. Mana ada kaitan dengan komuniti. Maksudnya cuba buat dia punya KPI NGO Sahabat Care, saya kata seminggu 30 orang terlibat dalam satu-satu kursus. Contoh video editing. Jadi Sahabat Care, Amal Care ni antara satu fokus dia selain daripada contoh setahun 2 buah rumah untuk dia baik pulih setahun. Pertama. Yang kedua, food bank. Contohnya sebulan kata around dalam 200 penerima dia usahakan. Yang ketiga, khusus. Sebulan 120 orang melalui inisiatif daripada Sahabat Care dengan kolaborasi dengan Pusat Khidmat Wakil Rakyat Dumentan Merdeka bersama dengan College Community, setiap minggu hantar 30 orang pergi kursus. Kursus apa? Culinary ada. Kursus sebab dia sehari. Kursus apa? Kursus contohnya video editing. Nak edit video ni macam-macam ni. Kepandaian ni bukan semua orang boleh. Satu masjid di Pantai Merdeka ada 24 masjid. Kan? Jadi kalau boleh tu masjid kolaborasi dengan Pusat Khidmat Wakil Rakyat dengan NGO antaranya Sahabat Care ni taja kursus tu. Kalau satu kursus seorang tu RM20 kan, baru 30 orang berapa? 600 Pusat Khidmat Wakil Rakyat, NGO, masjid takkan tak boleh kelak. Takkan tak boleh orang sikit taja kan bulan tu. Maka menyebabkan lepasan SPM. Sebab tu kita berkolaborasi juga dengan guru kaunselor di sekolah. Yang ni lepas habis SPM kan, lepas lagi 3 minggu lepas habis SPM ni, merewang kata anak-anak kita tanpa. Jadi tangkap gitu. Mereka ni pergi hantar kursus. Kurang-kurang mereka boleh buat advance for job apa semua ni kan. Kursus tambahan 5 hari ke 10 hari ke ataupun selanjutnya dalam satu-satu bidang yang mereka minat. Jadi mula dia bagi mereka pergi kursus hari dulu. Satu kursus RM20. Segala prasarana semua ada kat college community. Kita cuma bagi galakkan. Dan kita carilah duit. Buat apa pun jangan salah kata orang nak bantu tu saya dia lepas tangan. Hai buat apa tampung sikit. RM20 dia bagi RM5. NGO bagi RM5, masjid bagi RM5, pusat khidmat bagi RM5. Dapat tak? Cuba kita berkolaborasi macam ni. Cuba kita dalam ni kita jangan fikir benda-benda hak marawik ni. Kita fikir fokus kepada arah pembangunan kesejahteraan keluarga, institusi keluarga. Kita cuba fikir bagaimana kita nak pastikan bagaimana semua masyarakat kita terlibat dalam kursus dalam persekitaran agama dan amalan yang kuat. Tolong ni moga-moga kita dapat terus mengembangkan pemikiran-pemikiran ataupun cadangan-cadangan yang baik ini. Jadi tuan-tuan tunggu 5 minit, saya nak naik atas sana lagi sambung balik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.